Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Maka tak kala adalah kan, kata Syekh rahimahullahu ta'ala, maka tatkala adalah pada tahun 1335. Pada tahun 1335 Hijrah lah. Menuntuti daripada hamba ni meminta daripada hamba oleh setengah-setengah saudara yang adalah hamba ini dhaifnya, yakni tetamunya. Dhaif tu bahasa Arab tetamu. Jadi telah meminta oleh setengah-setengah saudara. Saudara ni bukan adik-beradik betul. Saudara fiddin dalam agama. Kita ni adik-beradik ni, adik-beradik dalam agama. Dia ada saudara fiddin, dia ada saudara bin nasab. Bin nasabi pada nasab keturunan. Tapi di sini saudara ni saudara fiddin. Katanya nama dia Haji Ahmad. Haji Ahmad. Tu. Hak kata saudara yang minta ni Haji Ahmad. Tu. Di Pondok Tubiak. Pondok Tobiak. Tahu Tobiak? Mungkin dah dengan tak tahu. Tobiak ni belah benang. T-O-B-I-A-R. Tak ada orang Tobiak dah ni. Situ. Tobiak. Belah benang, belah dia tu. Nak pi ke dia cakap siam. Tu. Situ. Pondok Tobiak. Pondok dulu pengasas dia Tok Haji Hamid. Pak Lang Haji Hamid, orang panggil Haji Hamid. Pondok ni ramai dulu. Pondok ni kalau zaman Gajah mati dia lebih ramai lagi sebelum tu. Masa Tok Yahdui Haji Hamid. Yang Haji Ahmad ni anak menakan dia. Haji Ahmad ni Tok U juga. Anak menakan dia. Tapi pengasas pondok tu Haji Hamid. Haji Hamid ni Tok U alim besar. Haji Hamid ni dia naik Mekah. Pada panggil dia. Dia pergi Mekah buat haji umrah tak tahu. Duk pergi bahas dengan pada dia kalah. Nak jawab tak boleh. Terbah dengan pada ni. Tok U dah. Lepas tu, dia geram bukan marah pada dah. Dia geram, dia hantar surat, hampa jagalah pondok. Aku nak mengaji kepada bagi khatam. Tok Jamil. Aku nak mengaji pula. Orang dulu dia macam tu. Kita lawan lah. Kata pada sesat dah. Tak. Dia nak jawab tak boleh. Aku nak bagi khatam kitab.
Jangan tak suat hampa jagalah pondok tu. Kat menantu-menantu dah hampa jaga pondok tu. Kena nak mengaji dulu. Nak balik lambat sikit. Dua je ambil. Dia pun pernah cerita dah dulu. Pada ni orang alim sungguh. Pada ni kalau dia tahu kata ada orang alim, dia nak jumpa. Orang pula bila dengar tahu pada nak panggil ni, sepakat pi. Takut. Pada ni orang alim sungguh ni, tuan kita ni. Tu pun ada orang tak kenal, tak tahu kita duk mengaji ni, bagi kenal lah pada ni. Orang dulu dia bukan cakap kita, Pak Da, gitu ya. Tak ada syekh ke, tuan guru ke, Arif Billah ke, Al-Al depan-depan, belakang tak ada, Al-Al tak ada lah. Kan? Kita ni macam-macam. Al-Murabbi, Al macam-macam Al. Tak cukup depan, belakang buat Al lagi. Nah tu. Mereka rumah dulu, Pak Da. Bunyi pun macam orang kampung, Pak Da. Pak Cuhim. Adik dia Pak Cuhim, dia dah mati. Pak Cuhim. Pada ni bila dengar kata ada Tok Guru naik Mekah pergi haji umrah. Panggil dia, aku nak jumpa. Kalau tak jumpa aku nak pergi. Baik jumpa pada dia main jumpa. Main jumpa dia tanya, berbak. Tanya soalan. Bom tak boleh jawab. Mu Tok Guru ke mana? Selalu lah. Tok Guru mana tak boleh nak jawab. Dia cengeng. Lepas tu orang umur tua. Jadi orang hormat lah. Ayah tu Ustaz Lesik sendiri. Ayah tu Ustaz Lesik ni, dia pergi naik. Nak pergi jumpa tu Ustaz Lesik. Dan dia buat haji kot. Pergi jumpa, kata ada Tok Guru besar Sik mai. Pak Long Haji Musa. Orang panggil Pak Long. Pak Long Haji Musa. Dia tak panggil Pak Long Haji Musa. Tapi ayah tu Ustaz Lesik ni memang nak pergi mengaji. Nak pergi mengaji kat Padang. Dia nak pergi mengaji. Duk mengajak ramai dah. Pondok Sik tu Ustaz Lesik menyambung je. Dia hanya menyambung. Duk mengajak ramai tu daripada ayah dia lagi. Tapi bila tu Ustaz Lesik mengajak ramai lagi lah. Ya. Tapi memang tu Ustaz Lesik menyambung pondok tu. Ayah dia Haji Musa. Pak Long Haji Musa. Pak Long Haji Musa naik Mekah nak pergi mengaji kat Padang. Alim dah ni, tunggu dah. Dia tambah nak ngaji kat Padang Faridah. Pak Long ngaji, Pak Long alim dah. Anak murid 2,000 sana duk ngaji tu. Ayat dia. Alim besar dia ni nak ngaji apa? Nak ngaji apa kat Ambah ni? Tok Guru besar dia ni. Tak boleh. Dan ni, kena aku ni. Pak Long, kita baca kat Pak Long baca kat kita. Main tukar-tukar. Pak Long kita mana boleh? Tak boleh kita mari nak ngaji. Nak ngaji kat Padang ni. Padang dia main-main gitu lah. Kena tukar-tukar baca lah. Pak Long baca kita baca. Pak Long baca kita baca. Lepas tu bila mengaji, pada tanya. Berubah. Pada dia tanya bukan tanya macam kita tanya. Tu besar tanya. Lubung lekat. Tanya lekat tu. Tunjuk macam ni. Pak Long ngaji mana? Duk ngajar orang kampung. Duk bahong lama mana? Tunjuk apa? Pak Long duk bahong lama mana? Bahong faham kan? Duk bahong lama mana? Duk ngajar ramai-ramai ni tak betul ni. Teriak Pak Long. Teriak. Ayah tu salah sik teriak. Dia tanya berdebuk tunjuk itu berdebam ni. Pada dia Pak Long dia pun tahu dah pada ni macam tu. Teriak tapi ngaji tak lari. Sampai habis Faridah. Ni tu saya cerita tu Imam Gok Bayang tu Saleh Sik tak cerita. Tak tu Saleh Sik tak ada dalam majlis tu. Dia tak mengaji lagi. Lepas tu tengok dalam YouTube tu Saleh Sik cerita lebih kurang macam tu. Cerita kata ayah dia main serah kat pada di depan makam Rasulullah. Di masa saya duk cerita ni tu Saleh Sik tak ada lagi. Tu Imam Gok Bayang. Tu saya cerita. Sampai khatam. Nak kata-kata habis, Pak Long duduk tunggu juga. Tok Guru mana mu kita duk mengajar ibu duk bahong di Kedong. Dia tak Pak Long duk bahong di Kedong. Tunjuk gini duk bahong di Kedong. Tak kira mengaji juga. Sampai khatam. Orang alim dah. Alim lagi. Tapi dia bangkit. Habis khatam dia tak. Hampa jangan tinggal pada end. Dia tak. Pak Long kata. Kalau aku ni kau boleh tak mau balik lah. Nak duk mengaji kat dah. Hampa jangan tinggal. Dia Saleh Sik duk mengaji Darul Ulum masa tu. Dia mengaji Darul Ulum. Hampa jangan tinggal dah. Dia tak marah. Kata hampa jangan tinggal ni orang alim sungguh. Dia kata Tok Haji Musa tinggal pondok mengaji Faridah habis.
Ingat pun orang dulu pergi haji lama kan. Padan pula. Pergi haji lama. Dia tadi nak serah anak dia. Takat tu ya. Lepas tu Ustaz Lesik sambung cerita dalam YouTube. Tu. Dia tadi nak suruh Ustaz Lesik ni mengaji kat Padang pula lepas Darul Ulum. Tu Ustaz Lesik cerita. Ni tu saya tak cerita. Ustaz Lesik kata, ayah dia nak serah kat Padang. Mereka pergi Madinah. Pergi ziarah makam Nabi di Madinah. Pergi Madinah. Jumpa Padang duduk ada sana. Padang pun ziarah makam Nabi juga. Musa kata elok dah. Kita nak serah anak hamba ni. Dekat Padang ni depan makam Rasulullah saksi. Depan Rasulullah. Dulu tak berjalan ni kan. Dulu makam Rasulullah tak berjalan ni. Nak serah. Dulu ni boleh duduk mati depan makam Rasulullah. Boleh duduk baca Yasin. Boleh duduk apa dulu zaman dulu. Bukan semua Wahabi ni. Boleh duduk iktikaf. Boleh duduk baca Quran baru di kubur. Dan ni tak nampak dah. Dia tengok lubang tu action. Bukan nampak pun. Tu pun berebut macam nak mati. Bukan dah nampak. Dia tengok lubang. Tengok lubang dalam tu tak nampak lah. Tak payahlah. Parti pergi salam Rasulullah. Lebih elok. Ni berebut sampai nak mati. Dah kalau ada peluang kita pun nak juga. Tapi pada duduk berebut sampai teruk. Dia dulu boleh masuk. Dia dulu boleh masuk terus. Tak ada bilik. Kemudian ada bilik. Makam Rasulullah ni. Ada bilik. Dulu boleh mengendap lagi. Lubang-lubang tu kan. Arab duduk tunggu depan tu. Boleh mengendap lagi. Boleh duduk tengok dalam tu. Ni cerita. Ada orang Indonesia. Perempuan pula tu. Dia ragah naik kota. Ragah dinding tu. Berdebak jatuh mati. Jatuh mati nak ada cerita tu. Jatuh mati awal. Elok sangat memang kami nak tutup dah. Tak boleh terus tadi. Duduk kat jauh lah ni. Boleh duduk tunggu depan. Dulu pagang tu. Boleh duduk mengendap. Boleh duduk tengok je tu. Duduk beruk-beruk. Ragah naik kota. Berdebak jatuh mati. Jadi sahabat-sahabat. Pada tu tak boleh terus dah. Dia duduk mengendap kot tu. Dia tengok lubang. Mengendap kot tu. Yang kena nampak. Jadi tak payah duduk rebut lagi. Tapi salam pergi elok. InsyaAllah Rasulullah dengar. Jadi cerita ni. Tok Salah nampak. Tok Haji Musa nampak. Pada duduk ada. Dia elok dah. Dia nak serah Tok Salah depan Rasulullah. Bila Rasulullah saksi nak serah anak dia. Serah tu. Serah. Tu Tok Salah cerita ni dari YouTube. Dia cerita depan Syekh Husni Ginting. Tapi nampak kata pada ni kalau orang kata kalau orang tengok tak macam orang lah, dia orang tauhid. Jenis pakai baju panas, jenis macam tu. Tapi dia orang ibadat. Orang ibadat dia kuat. Malam-malam dia berkata, dia 2-3 duduk tawaf di Mekah, Kaabah. Nak jumpa dia tengah malam. Dia tawaf seorang-seorang dia. Dia bukan mana orang jenis orang tak kuat ibadat dah. Orang kuat ibadat agak. Tengah malam nak jumpa dia, dia berkata, kena pergi tawaf dia tengah malam jumpa dia. Jalan seorang-seorang duduk tawaf. Pada ni. Cerita. Jadi ceritanya kat mana? Haji Hamid. Jadi banyak tu Tok Guru yang pergi jumpa pada tak di balik. Tak di balik apa? Nak mengaji. Beritahu tu. Pada dia tanya susu. Mu tak reti lagi Tok Guru apa duk bohong di tempatmu. Gitu bohong di tempatmu. Tok Guru duk bohong di tempatmu. Nak lawan cuba lawan lah. Tak berani lawan. Tapi nak buat Tok Guru hebat. Tak lawan. Bertunggu mengaji sampai hati. Baru balik. Ayah tu Salah tu isytihar tu. Apa jangan tinggal pada orang alim sungguh dia tak. Dia serah pada serah tu Salah di depan makam Rasulullah. Jadi nak cerita Haji Ahmad ni, dia duduk dalam pondok Tua Jamik dah. Jadi Tua Jamik tu anak pergi pada Haji Ahmad anak pergi pada juga. Dia pergi jalan Tabi'ah. Tapi kita tak tahu. Dia pergi jalan rumah siapa nak kita tak tahu. Dia pergi Kedah tu, dia pergi tuju kat mana kita tak tahu. Saya, pasien saya, dia nak tahu juga. Tapi tak boleh nak tahu juga sebab kita jenis orang Melayu ni tak apa nak jaga sangat sejarah ni. Saya pergi sampai pondok Tabi'ah, baru pergi pondok Tabi'ah, pergi cari anak menakan Haji Ahmad. Cucu menakan Haji Ahmad. Pergi cari. Tu pun, dia pun maklumat tak banyak. Sebab apa? Yang hamba ni menjadi tetamu dah kata setengah Hajah Aisyah, kata setengah Hajah Maryam, kata setengah
Haji Yusof. Tapi banyakkan guru saya, Tuk Saleh Syed sendiri dan Tuk Jamal Gok Payang, Haji Ahmad nama dia. Haji Ahmad bin saya tak ingat lah. Haji Ahmad. Dia main rumah Haji Ahmad. Tapi dia pergi Kedah tu dia mana tak tahu. Tapi di Kedah tu ada adik dia, Pak Cuhim Gajah Mati. Tok Guru Pak Cuhim Gajah Mati. Pak Cuhim bukan orang kampung biasa tau. Tok Guru besar Pak Cuhim Gajah Mati. Nah, pernah dengar orang-orang. Orang lama-lama dia pernah dengar Pak Cuhim Gajah Mati ni. Orang tak berani. Adik Padang. Dia bukan pengasas Pondok Gajah Mati tapi zaman dia lah. Zaman dia tu ribu di Pondok Gajah Mati tu. Syekh Kadir Mandiri, ngarang kitab Penawar Bagi Hati, lepas tu anak murid dia ngaji kat dia. Mungkin dia pergi ziarah Pak Cuhim Gajah Mati mungkin lah. Kalau dia pergi singgah anak murid dia, kata anak murid dia banyak. Anak murid dia banyak. Dia jalan. Dia pergi jalan Haji Ahmad. Haji Ahmad kata apa? Yang adalah hamba ini, daifnya. Dia ni tetamu. Tetamu dia. Minta apa? Akan bahawa hamba tulis bagi setengah daripada kekasihnya. Suruh pada tulis dekat kawan dia akan sifat 20. Tu. Kekasihnya ni nama dia Haji Hassan. Saya tanda Tok Guru duk ajak. Sebab saya mengaji Pondok Gok Payang. Pondok Gok Payang tu depan tu ya. Belakang Gok Payang tu abang. Jadi Tok Ujiman Gok Payang ni dia bercerita lah. Haji Hassan. Nama dia Haji Hassan. Haji Hassan. Tu. Apa nama tu? Bagan Senar ke apa tu? Tu. Belah Tobiak tu juga. So tulis kat Haji Hassan. Minta pada tulislah kitab sikit. Nak bagi dekat kawan bawah Haji Hassan. Tu. Minta tulis sifat 20. Itu maknanya. Kekasihnya ni Haji Hassan. Saudaranya tu, itu Haji Ahmad. Tulis apa? Akan sifat 20. Tulis sifat 20. Tapi bukan kitab tebal ni. Kitab tebal ni, ini tafsirah dia panggil. Hak dalam kurungan, tuan-tuan tengok, tu baru Bakurah. Ni dalam kurungan tu. Kosat sebelah tu. Sebelah dia tu kan dalam kurungan. Itu baru Batan Bakurah. Tu baru Bakurah. Hak kita mengaji ni, tafsirah. Lepas tu dia kata, ini syarah Bakurah. Jadi bukan Bakurah, syarah Bakurah. Tapi orang panggil mengaji Bakurah, yakni, sebut kata mengaji Bakurah, syarah ni, dia jadi macam tu lah. Tapi sebenarnya Bakurah tu kecil lah. Minta pada yang tulis. Pada yang dia alim sungguh. Dia alim sungguh pada yang. Tauhid ni orang tabik dah. Sampai tu Arab tu tabik. Tu Arab gelang dia Amirul Mukminin. Ketua bagi orang mukmin dalam bab tauhid ni Amirul Mukminin. Orang tabik. Tu Arab Syekh Arab. Bukan tu Arab ni. Bukan tu Arab. Nak duduk teksi naik unta orang. Syekh Arab. Amirul Mukminin. Tak berani. Sebab apa? Semua orang kenal. Dia anak murid Syekh. Dia anak murid Syekh Ali Maliki. Syekh Ali Maliki ni sultan ulama' pada masa tu. Sultan bagi ulama'-ulama'. Ketua bagi ulama'-ulama' Masjid Haram. Semua ulama' besar mengaji kat dia. Syekh Yasin Padang ke siapa, Syed Amin Kutubi ke, Muhammad Arabi Tabbani, Syed Alawi, semua mengaji kat dia. Dan semua orang kenal. Syekh Ali Maliki cukup sayang kat dia. Syekh Ali Maliki cukup sayang dekat badan. Buat alim sungguh. Kalau dia tanya soalan, Syekh Ali Maliki, stop. Syekh Ali Maliki ni alim 4 mazhab. Boom. Kalau orang tanya, berang. Tapi kalau badan tanya, berhenti dulu. Nanti aku jawab. Aku tak jawab lah. Jadi, kalau mengaji syekh-syekh, jadi syekh Arab semua tahu. Pada Ismail ni, masa duk mengaji lah. Dia pun tahu dah kata dia ni alim. Tapi Syekh Ali Maliki kata apa? Anak nemu aku ni baik Ajam ataupun Melayu. Baik Arab ataupun Ajam. Orang Arab ataupun orang asing. Hak Melayu ataupun mana-mana. Aku tak pernah jumpa lagi anak murid aku yang alim macam ni, yang bijak macam ni. Macam bijak macam Ismail ni dia tak. Jadi masa tu Syekh Yasin Padang, Syekh Alawi, duk parti, mereka pun mengaji juga. Sebab tu mereka takut dengan pada M. Takut dengan pada M. Dan pada M ni Syekh Yasin pun tabik. Syekh Yasin Padang pun tabik. Sebab mereka tahu dah masa duk mengaji. Dia tanya Syekh Ali nak jawab tak boleh. Esok aku jawab. Minggu depan aku jawab. Dia tak jawab lah. Orang lain kalau tanya, berhubung jawab dulu. Kalau pada M tanya, nanti. Nanti dulu. Dia tahu budak ni
Soalan dia bukan soalan koman-koman. Jadi orang pekat kenal. Syekh Yasin pun nak belah mulut anak dia pun pergi jumpa pada Syekh Yasin Padang kenal tuan-tuan. Musik dunia. Di belah Arab ni semua orang kenal lah Syekh Yasin Padang. Belah mulut pun pergi jumpa pada tu kawan dia tu, kalau kita kira kawan mengaji, tapi orang kata orang hormat pada Tapi nak kata apa, zaman lain mungkin tuan-tuan tak ada. Dunia saya ni dunia ustaz lah. Oh, orang kata lah ni ramai juga orang kata kepada ada agak geng-geng yang kata kepada siapa pada duduk kita. So ustaz macam saya ni. Pada siapa saya tak kenal. Dengar tu saya lesik dia murah mampu. Siapa pada tak kenal. Dia kenal ulama ahli sunnahnya macam-macam orang. Ada pada ni orang alim semua. Jadi suruh tulis sifat 20. Karang sifat 20. Jadi maka dengan taufik Tuhan, berlakulah kalam hamba. Berlaku ni berjalanlah pen. Kalam ni pen. Di dalam beberapa hari atas beberapa lembar kertas. Dia ikut bacanya lambar. Kita baca lembar. Lembaran kertas kan. Kalau betul-betul baca lambar. Dan kertas pun kali ikutnya kirtos. Kirtos kali ikutnya. Tapi kita kertas. Tu belah utara kertas. Teruk lagi retah. Kan? Teruk lagi retah. Asalnya kirtos. Kirtos ni bahasa Arab. Kirtos. Tu. Jadi bahasa Arab Melayu kertas. Kita utara kertas. Teruk lagi retah. Itu bahasa saya. Retah. Oh, retah yang warna merah. Retah. Asalnya kertas. Kirtos. Lambar kirtos. Tulis ni daripada ingatan. Nampak tak? Tapi kalau kita lama ingatan bukan ingatan. Di dalam Baqarah dia macam tu. Dia nak buat angka 2 ni dia ambil kata asal. Dia tak buh di belakang imbuhan. Yang banyak tu diingat bukan ditan. Lepas tu kalau dalam Baqarah hak baru dia akan buat angka nombor 2 di belakang tu tak betul. Dia mesti macam ni. Ni saya minta sebiji ni. Tok Ustaz Majun. Tak tu dan kitab lama ni. Simpan elok ni. Saya minta sebiji tadi. Kitab lama ni. Tak ada lah. Saya duduk mengaji dulu ni kitab ni. Ni kitab ni. Saya minta sebiji. Duduk mengaji dulu pun kitab ni tak. Kitab ni dia tak lari. Ni elok. Kalau ada hak lama pun hak ni simpan. Kalau ada hak mengaji dah hak hak hijau tu dia tak tahu, tak jadi saya pun tak tahu, tak tengok. Kalau hak ni memang betul. Tu, ingatan. Kalau kita baru ingatan. Dah ingatan. Macam tu. Pujian, dia tak ada pujian. Di banyak tu bukan dian, dipuji. Pujian. Gitu. Ingatan. Gitu. Sampai tahu tu pada tu saya duk cerita pun tak ingat banyak. Dia turun sini. Dia kalau dia tengok papan tanda ni, dia komen. Tak betul tulis hari ni. Dia kira bahasa. Bahasa dia jaga semua. Dia jaga bahasa. Dia tengok apa tulis apa tu. Oh, tak betul ni. Tulis ni. Oh, dia bahasa dia jaga pada Ni nanti kita pun nak mengaji bahasa ni kita ada ni. Perkata, perlihat, pendengar tu lain pada kitab lain kan. Nanti kita nak cerita tu. Kalau dia baca surat, orang tak surat, dia duk kira betul tak betul dulu. Dia kira tata bahasa dulu. Dia duk merepek. Hoi, bukan macam ni. Tulis macam ni. Dia merepek baru. Oh, dia pun nak buat kenuri. Baru dia baca. Oh, dia pun minta duit. Mula dia boleh tiap tu. Ni apa tulis macam ni? Orang tak tulis macam ni. Duduk belajar. Lepas tu saat ni baru dia baca betul. Mereka ni nak suruh apa? Baru dia baca. Upah haji kan dulu kan. Sampai nak buat kata dia halusi bahasa.
Ni tengok. Ingatan pelajaran. Ceritanya apa? Dia main rumah Tok Haji Ahmad. Haji Ahmad suruh dia mengarang kitab Sifat 20 kepada kekasihnya Haji Hasan. Tu. Suruh tulis kat Haji Hasan Sifat 20. Kemudian dia pun dengan taufik Allah. Okey, kita cerita taufik dulu. Taufik ni kekuatan buat taat, kekuatan taat. Kekuatan taat. Tuhan beri kekuatan taat. Jadi dia pun dengan dapat taufik, dia berasa nak buat. Walaupun dia cengih, tak cengih pun. Dia berasa dia nak buat. Dia nak cerita sejarah Bakurah ni. Sejarah Bakurah ni, buat di mana? Di Kedah. Dia, tuan-tuan. Tak serut banggalah Kedah menang bola. Ni, Bakurah buat di Kedah. Mana? Kalau tak buat di Bakurah di Kedah ni, tak jadi syarah ni. Jadi Bakurah ni di Kedah ni. Sejarah dia. Tuan-tuan walaupun duduk sepadan Penang dah Kedah lagi. Saya tak boleh, tak upaya. Duduk dalam Kedah. Jadi hebatnya Kedah. Nanti di belakang dia akan cerita. Hampa dalam perjalanan di negeri Kedah. Dia cerita di belakang ni. Lah ni. Di sini dia tak cerita. Tapi ni di Kedah di mana? Di Tobiak. Tu mengaji. Mengaji kat Tok U ni tu istimewa dah. Bila kita mengaji kat anak murid dia akan cerita. Jadi orang panggil bersanad. Dia akan cerita. Kita mengaji kat anak murid dia. Cerita. Di Tobiak. Nama apa Haji Ahmad? Kalau orang mengaji tak ada sanad ni, dia tak cerita ni. Kedah kat mana tak tahu. Dia siapa tak tahu gitu. Tapi saya ambil tahu juga. Tok saya pula kebetulan duduk gok payang tu. Dia cerita. Dia kenal. Haji Hasan Kampung Senang. Saya pergi Kampung Senang tu. Pergi masuk cari Kampung Senang. Memang ada di Tobiak. Kampung Senang. Aku ada orang Tobiak pula ni. Kampung Senang. Kalau ni Tobiak. Haji Ahmad ni Tobiak. Kalau dia eja Tobiar Tobiak. Tapi orang macam Tobiak. Macam belah baling lah. Tembak tu. Saya baca tembak. Kampung ni gak bahaya. Tembak A, tembak B. Lah ni ada A, B. Tembak kan. Rupanya tembak. Tembak. Jadi ada tembak A, tembak B. Saya baca tembak apa ni tembak. Rupanya tembak. Jadi Tobiak ni orang pergi Tobiak. Tapi kalau eja Tobiar. Tobiar. Tu tak tahu siam ke apa tak tahu. Dia dekat Kubuk Panjang lah. Atas tu naik Kubuk Panjang. Jadi, maka dengan taufik. Taufik ni apa dah? Allah Ta'ala beri kekuatan dalam buat taat. Itu. Allah Ta'ala memberi kekuatan kepada hamba di dalam buat taat. Itu satu. Allah Ta'ala memberi kekuatan kepada hamba di dalam membuat taat. Tiba-tiba berasa semangat nak buat taat. Itu dapat taufik. Tu. Kadang-kadang kita jumpa asbab taufik. Contohnya mana? Kita pergi buat umrah. Itu asbab taufik. Balik berasa semangat nak buat ibadat. Main masjid. Itu dia dapat taufik. Dapat kekuatan lah. Kekuatan buat taat. Jadi kata ulama, Allah Ta'ala beri kekuatan kepada hamba di dalam membuat taat. Kata setengah, Allah Ta'ala beri kekuatan taat kepada hamba. Bukan kekuatan pada hamba, kekuatan taat kepada hamba. Allah Ta'ala beri kekuatan taat kepada hamba. Itu yang kedua. Kata setengah ulama, Allah Ta'ala jalankan seseorang di atas jalanan keredaan. Bima yuhibbu wa yardah. Maknanya, orang yang dapat taufik ni, dia punya gerak dia hari-hari, perjalanan hidup dia, duduk di atas landasan redha Tuhan. Ada orang hari-hari hidup di dalam landasan murka Tuhan. Dia kerja duk buat benda hak Tuhan murka. Tapi orang dapat taufik ni, Tuhan letak dia di tempat yang Tuhan suka. Bima yuhibbu wa yardah. Tuhan kasih dan Tuhan redha. Itu tiga pendapat ulama lah di dalam mendefinisikan taufik. Jadi Allah Ta'ala jadi kekuatan kepada hamba di dalam membuat taat. Yang kedua, Allah Ta'ala jadikan kekuatan taat pada hamba. Tu. Yang ketiga, Allah Ta'ala jalankan seseorang di atas jalanan keredaan. Maknanya, dia ni di mana-mana pun hidup dia, gerak diam dia, semua duduk di landasan redha dan suka Tuhan. Tu.
Itu taufik. Lawan dia khizlan. Lawan dia khizlan. Khizlan ni tiba-tiba bahasa nak buat maksiat. Bahasa semangat, dapat rangsangan dan semangat nak buat maksiat. Itu khizlan. Kalau bahasa dapat rangsangan dan dapat kekuatan, dapat semangat nak buat taat, itu taufik. Taufiq. Jadi dia pun terima lah. Dia pun terima lah tuntutan itu. Mana? Maka berlakulah kalam. Kalam ni pen. Dia orang petani sampai lah ni dia pergi kalai. Mungkin dia baca kalai tu. Tapi dah memang kalai ni bahasa Arab. Kelantan pun kalai kan? Kalai. Kalai ni kolam jadi kalai. Kolai. Jadi kalai. Jadi kalai. Asalnya kolam. Kolam ni bahasa Arab. Jadi berlaku ni berjalan dah pen hamba. Kata Puan di dalam beberapa hari, tak banyak hari. Kata dengan Tok Guru seminggu je. Dalam 5 hari, 6 hari je. Matan berkurang. Di pen tu duduk berjalan atas beberapa lambar kertas. Maknanya, ditulis di atas kertas. Orang dulu, dia macam tu. Daripada tulis tu pula, daripada ingatan pelajaran. Hak hamba duduk mengaji, faham hamba tulis. Kalau kita mampu, tak boleh tulis dah. Kita tak ada komputer, tak boleh buat. Kan? Tak ada komputer, tak boleh buat. Orang dulu dah. Duduk mengarang sambil berjalan. Mana ada komputer zaman tu? Kita kena ada komputer, nak kena buka merata, nak kena buka habis. Nak kena ada komputer, bukan komputer tu sangat. Nak kena buka dalam tu, nak cari maklumat. Taufik benda apa semua nak kena cari maklumat. Orang dulu dah. Komputer dia otak. Komputer dah ni. Dengan ni. Komputer dah. Jadi dia kata apa? Tulis ni daripada ingatan pelajaran. Kalau dengar macam tak asyik tu, padan aku tulis pun bukan dengan komputer. Tu. Pakai hak ingat di kepala lah. Tu. Dia mengarang pakai hak ingat di kepala tu pun susah dah. Tambah kalau dia mengarang di depan kitab. Tu dia. Kalau dia duduk Mekah kah, dia buka kitab tamu-tamu dia mengarang. Mampu kita tak faham. Ni dalam duduk mengarang jalan di Kedah. Tu pun kitab Al-Quran, kitab paling payah dalam bahasa saya dalam dunia lah. Kitab paling payah sekali. Al-Quran kitab paling payah. Tu pun dia mengarang sambil duduk jalan pergi Kedah. Kalau dia mengarang dalam rumah dia lah, kitab mungkin bertambun. Dia buka dia mungkin. Kalau kita memang tak boleh dah. Kalau kita tak boleh dah nak mengarang sambil duduk jalan. Mereka ni ilmu ni duduk di kepala. Ilmu mereka ni duduk di kepala ataupun duduk di dada. Kita ada ilmu duduk di komputer. Kita ni ilmu duduk di kitab. Ilmu duduk di rumah. Sebab apa? Kitab duduk di rumah ataupun ilmu duduk di komputer. Tapi orang dulu ilmu di dada. Ilmu pis sudur. Tanya dah berak jawab. Oh dahsyat. Tengok tu. Dalam ingatan pelajaran. Aku tulis ni pun hak ingat-ingatnya. Dia bukan nak perasan. Dia nak abang kata apa? Kitab tak hebat mana. Kalau bahasa tak kena pun padan aku pun tulis pun masa duduk jalan. Itu. Tulis. Matan Baqarah. Okey, habislah. Maka jadilah daripadanya risalah yang kecil atas jalan ikhtisar. Jadilah daripada beberapa lambar kertas ini, dia tulis di kertas 3-4 keping. Jadilah risalah yang kecil atas jalan ikhtisar. Ikhtisar ni ringkas. Ringkas ya. Matan Baqarah tu pun nak kena cari kat mana. Tak ada jual dah, tapi ada lagi. Kat saya ada lah. Ada sebiji 2 Matan Baqarah. Dah kalau siapa pergi tempat Syekh Gua Muhammad Sorir. Apa dia? Fatwa ni. Di situ boleh ada Matan Baqarah depa jual. Di Batu Keh pun belah KL. Dia tulis jadi kitab kecil. Ikhtisar ni dengan jalan ringkas. Okey, ni di Kedah. Bila dah cetak semua dah, dia duduk lama mana, saya pun tak tahu hak tu. Tanya Tok Guru pun, Tok Guru tak tahu. Mereka pun tak ingat. Tapi pasal lama jugalah dia duduk.
Ni kata dia pergi belah Tanjung Malim, belah mana. Dan ada sejarah dia juga. Tapi tak payah tentu siapa-siapa lah, kita cerita je cerita. Dapat kata keramat pada N. Jadi dia nak recommend lah anak murid dia. Bila pada MI ni, ada anak murid dia Qadi. Tak abang lah Qadi belah mana, tak siapa dah, tak sedut tanya siapa nak abang tu cerita keramat pada N. Qadi tu pun anak murid pada N juga. Pada kata mu bagilah tauliah dekat ni, Tok Guru ni. Mu bagilah tauliah kat dia. Tak boleh dia tak. Kena paksa. Kena paksa. Pada N recommend tak? Tak bagi. Tak bagi je. Pada N kata apa? Dia ni mati tak ada kubur. Dia ni nanti mati tak ada kubur. Macam mana tak ada kubur? Rupanya jatuh kapal terbang. Jatuh kapal terbang. Tak ada kubur. Tak tahu sampai kilau tak tahu kubur. Jatuh kapal terbang. Bukan dia seorang lah. Sebiji kapal terbang. Memang ada dalam sahabat. Tahun bila. Dia tak mau cerita lah dekat mana kat mana jatuh. Bukan nak cerita buruk dah, nak cerita abang kata mulut guru ni jaga. Mulut tok guru ni jaga. Dia kata dia ni mati kubur tak ada. Kubur tak ada. Dan pada yang minta, dia tok guru lah minta so dia main. Bagilah tauliah kat dia. Dan kita bagilah tok guru minta. Dia tak boleh. Kena pula dia marah pun kat ni. Tak boleh. Pada yang kata dia ni mati nanti kubur tak ada. Jatuh ke petrol. Jatuh ke petrol. Tak mau cerita lebih. Sungguh. Jadi sungguh. Ni tu Saleh Sik pun cerita. Ni Saleh Sik cerita. Tak tahu dia cerita dalam masjid ni, tak tahu. Tapi saya dengar dia cerita. Maka tak kala kelihatan atasnya. Atas risalah ni. Ni cerita ni balik Mekah dah. Dia pun balik Mekah. Okey. Oleh setengah talabah. Talabah ni pelajar. Duk baca talbah. Apa pula duk baca kot mana? Duk baca kot Jawi. Talibah, talbah. Bukan setengah talabah. Kalau ikut dia ada ta. Tapi eja dia campur Melayu tak ada ta. Talabah. Talabah ni jamak taksir bagi talibun talabah. Fa'ilun fa'alah. Hamilun hamalah. Talibun talabah. Jadi bila dia naik, dia tulis kitab tu. Dia tulis macam tu. Kudrat, berkuasa. Hayat, berhidup. Iradat, berkehendak. Dia tulis naik pergi Mekah. Jadi kelihatan atas risalah ni oleh setengah talabah membahas ia daripada tuturan risalah tu. Anak murid dia duduk Mekah duduk ngaji tu, alim-alim. Tengok pada tulis kitab ni pelik ni. Kudrat berkuasa, tu baru ustaz. Kudrat berkuasa, ilmu, pengetahuan, hayat, berhidup. Pada aku mana pada tulis? Tak perlu kami dengar ni. Kudrat berkuasa. Jadi anak murid dia bahas bincang. Ni setengah talabah ni siapa dia? Tulis Tok Guru Haji Ahmad Pauh. Bendang Jelapang. Betah tu saya ngaji. Dan saya pergi dah pondok Benang Jelapang tu. Pondok tu dah tak ada. Tok Guru Haji Ahmad Pauh Benang Jelapang Patani. Bukan Benang Jelapang belah Penang tu. Ni setengah talabah ni hak duk bahas ni Haji Ahmad Pauh. Tapi dia jadi Tok Guru lah. Tok Guru Haji Ahmad Pauh Bendang Jelapang Patani. Dia bahas. Kenapa Pak ada tulis berkuasa? Berkehendak ni pelik ni. Kenapa tak tulis berkuasa? Berkehendak mengetahui berkata-kata. Dia pun bahas. Lepas tu pula dia pada ni. Orang tahu dah. Dia suka. Lepas tu orang. Tok Guru ni dia. Walaupun tidur cerita tadi kan dia cengai kan. Tapi Tok Guru dulu dia tak pegang diri. Tak pegang diri mana. Dia biasa ya. Dia relax. Kita kadang-kadang pegang diri. Berdehem pun takut dengar kan. Tok Guru dulu tak ada. Dia tak pegang diri. Pada ni dia suka kalau anak murid dia ni lawan dia. Kalau kata Pak Da ni berasa tak betul. Dia sonok. Kok tak betul kat mana? Cerita. Dia sonok. Sonok apa? Saat ni main tak kena-kena. Tapi tak apa. Dia pun faham lah panggil dia.
Jadi Haji Mak Poh ni duk bahas. Kok mana tu duk cerita benda ni? Tak pernah dengar ni. Ini kali pertama kan? Kita duk mengaji tak pernah ni kali pertama. Kenapa tulis berkuasa apa kena? Depa bahas. Nak cerita pada ini disuka orang bahas. Disuka orang bahas. Cerita tu Jami. Tu Jami saya cerita tadi ni. Tu Jami Tobiak tu kan. Dia ada seorang juga anak menakan. Ini tu oleh Salisid dia cerita. Nama Haji Muhammad Nur. Haji Muhammad Nur ni anak murid pada Haji Mak Nok ni dia panggil Haji Mak Nok. Dia balik pada Mekah, daripada Mekah balik pergi Kedah, dia naik pula. Dia naik tu pada tanya, pada tahu dah. Dia balik tanam nanah. Dia balik tanam nanah di kampung. Dia tahu Haji Mak Nok, mu balik Kedah, nak kata Kedah, mu tanam nanah berapa biji? Banyak mana dapat? Mu tanam nanah dapat banyak berapa butir? Banyak mana? Di atas pokok sebutir. Pokok sebutir je. Betul tak? Nanah mana ada sepokok 2 biji? Pokok sebutir je. Nanah kan? Abang kata apa? Pada ini soalan ni bahaya. Dia tahu boleh banyak tak tanam nanah? Di atas pokok sebutir. Sepokok sebutir. Pokok nanah memang sepokok sebiji je, mana ada 2. Peluang 2 sedap lah. Dia tahu mu ni Abu Nawah sungguh. Dia gelak, mu pandai dia tak. Abu Nawah mu ni. Dia gelak Abu Nawah. Abu Nawah ni bijak. Mu ni Abu Nawah je makna. Buat apa? Sepokok sebutir. Kalau kita nak cakap depan Tok Guru ni kan. Takkan. Tu layak buruk dia tak? Sepokok sebutir takkan nak cakap Tok Guru macam tu. Tapi anak murid dia tahu dah. Pada ini soalan dia lain. Dia suka anak murid layak buruk. Jadi hamba tanam tak banyak pada sepokok sebutir kan lah. Dia gelak. Mu ni Abu Nawah dia tak. Kena dah. Cerita dah. Lepas tu dia tanya. Mu mari ni. Mu tengok. Mekah ni berubah tak? Mu tengok. Soalan tu. Nak jawab kan? Dia balik lama. Mesti berubah kan? Dia kata apa? Tak berubah dia kata. Siapa duduk sana, maruah duduk sini. Tak berubah. Gelak lagi dah. Memang tak berubah. Kalau kata berubah. Kalau berubah saat ni kena. Mu nampak Mekah ni berubah tak? Berubah. Kalau jawab berubah saat ni kena. Mu tengok siapa maruah duduk kat mana? Duduk kat situ juga. Lepas tu dia pandai jawab. Dia kata tak berubah. Siapa duduk sana, maruah duduk sini. Senyap. Nah, dia suka macam tu. Tu Haji Mak Lanai. Arwah tu Haji Mak. Pondok Lanai. Dia kata dia nak balik. Dia tahu mu balik buat apa, duduk mengajar sini dia kata. Tu Haji Mak nak murid dah. Mu mengajar sini dia balik buat apa, bukan ada apa ke belah tu. Menduduk sini boleh buat amal ibadat. Mekah. Duduk di Mekah mu tak mau duduk. Tu Haji Mak kata Rasulullah pun pindah ke Madinah. Takkan hamba tak boleh pindah. Mu pergi balik. Pergi balik. Pergi balik. Dia pergi balik. Tu Haji Mak duduk fikir macam mana nak jawab Tok Guru tak pergi balik. Mu nak balik buat apa? Duduk di Mekah kan seronok dia. Dia kata Rasulullah pun pindah je. Padahal takkan hamba tak boleh pindah. Mu pergi balik. Pergi balik. Tu Tok Haji Mak Lanai. Tok Guru di baru ni saya pergi sembang dia. Kubur belah kubur panjang. Bila nak sebut tu lupa nama. Ya Allah. Dia kata begitu. Dia tak pada hamba nak balik dah. Duit tak ada ni pada. Nak kena balik. Buat apa? Kenapa nak balik? Duit tak ada. Dia tak, mu ada tengok tak kucing-kucing mapuh tepi-tepi jalan sebab tak cukup makan. Tak ada. Tak ada mudah lah. Tak ada mudah. Mu ada tengok anjing ke kucing duk mapuh tepi jalan tak nak makan. Tak ada apa dah. Kucing pun dah boleh duduk, mu tak boleh duduk. Dia kata duduk. 5 tahun pula tambah. 5 tahun boleh duduk. Tu berkat pula. Dia kata kucing pun tak mati, tamu takut. Dia. Allah. Jadi anak murid dia faham.
Nama dia Haji Ahmad Poh. Haji Ahmad Poh ni, dia menantu Tok Guru Padang Hu. Tok Guru Padang Hu ni keramat. Padang Hu. Tok Guru Padang Hu ni kalau siapa duduk belah Patani ni kenal. Lah ni pun Pok Cahaya Nur Adik kata hidup lagi. Takutnya dia. Kalau kita ni tempat kita, tu Yaya Kupang. Tu Yaya Kupang, Haji Husin Doi. Kan? Haji Husin Doi. Tu Yaya Kupang. Tu Yaya Kupang ni, dulu pun masa Cahaya Nur Adik duduk tu, dia kata Haji Yaya hidup lagi. Padahal mati lama dah. Tok Guru Padang Hu lah ni pun Pok Siam duk kata hidup ni. Duk kata itu Tok Guru Padang Hu tu hidup ni. Orang kerap dia panggil keramat hidup. Haji Mak Poh ni menantu Tok Guru Padang Hu. Kau dah cerita lah kalau siapa pernah dengar. Tak pernah dengar, tak apalah. Tak penting mana habis saja kita cerita-cerita. Jadi, tak kala kelihatan atas risalah ini oleh setengah talabah membahas ia setengah talabah daripada tuturan risalah. Tok tadi, Tok Wajilah Bukit Lada. Kenal tak Tok Wajilah Bukit Lada? Tok Wajilah Bukit Lada. Hidup Mekah tak ada makanan. Nak balik duit tak ada. Terdesak dah nak balik. Tok Wajilah Bukit Lada duduk. Dia terjumpa pada minta nak balik pada duit tak ada. Pada tanya. Tengok kucing-kucing mapuh ke duduk kat Mekah tak ada makan. Tak ada. Tak ada muduk. 5 tahun pula dia. Boleh duduk mengaji senang dia. Tiba-tiba duit main. Yang satu lagi, rezeki Tuhan. Kedua, Tok Guru. Dia Tok Guru ni dia kata, jangan. Bila dia kata macam tu, kena ikut. Dia macam tu. Lepas tu orang dulu, dia mengaji. Sampai Tok Guru kata, mu balik. Ambil gitu. Lagi Tok Guru kata tak balik. Tengok. Kadang minta tak balik. Tok Guru kata apa? Jangan balik. Dia tunggu sampai gitu. Sampai Tok Guru kata, mu pergi balik. Baru dia balik. Orang dulu. Mu pergi mengaji kat lain. Baru pergi. Kalau minta, tak. Atau minta nak pergi kat lain. Saya nak pindah pondok tu. Tak payah. Tunggu. Kita ada lari. Lari malam. Pengalaman saya dulu mengaji dulu. Bukan saya lah. Tak lari lah. Kawan-kawan. Tok Guru tak bagi lari malam. Lari malam habis. Tak boleh buat apa. Jumpa-jumpa tu dia rambut dekat ni. Lari malam. Jumpa-jumpa tak jadi ustaz. Buka kedai pomen. Hari ni macam tu. Lari malam. Dia jangan. Tok Guru kata jangan. Jadi membahaslah pelajar-pelajar daripada tuturan risalah itu. Dia kata kok mana bunyi pelik pada. Kudrat makna berkuasa bukan berkuasa. Ilmu makna pengetahuan bukan mengetahui. Kalam perkata bukan berkata-kata. Bila bahas maka datanglah atas risalah itu iktirak bangkangan, kritikan. Iktirak ni bahasa Arab. Pada menyalahinya risalah akan tuturan kitab-kitab Melayu yang dahulu-dahulu pada beberapa tempat. Bukan semua. Pada beberapa tempat dia ada perbahasan-perbahasan yang agak pelik dan janggal. Tak semacam kitab-kitab Melayu yang lain. Dan kitab-kitab Melayu yang lain berkuasa melihat. Bakurah tak berkuasa melihat berkata. Tu nanti kita akan bahas nanti akan datang. Kita saja nak habis kat situ. Beberapa tempat. Pada beberapa tempat ni tulis. Setengah daripadanya ialah pada sifat-sifat ma'ani yang 7. Itu mana beberapa tempat. Pada sifat-sifat ma'ani yang 7. Ada seorang ustaz, dia buat tesis. Tapi MA lah. Dia main jumpa saya. Dia nak buat tesis Bakurah. Dia tak nak buat tesis Bakurah ni kat mana? Kalau 100 dia nak bagi tempat yang nak lebih buat tesis. Bukan sifat ma'ani saja. Kitab ni lah kita mengaji lah. Bukan matan kitab ni. Kalau dia buat tesis ni, ada 100 dia nak bagi tajuk. Yang boleh dibuat tesis. Tapi dia buat tesis sifat salbiah saja. Tu pun main duduk berulang di rumah tak tahu lah. Duduk pening kepala. Salbiah saja. Salbiah penting. Tapi sini kita lebih tekan pada ma'ani.
Tapi salbiah macam tu juga. Ma'ani tentang syak dan tentang la, makna la ilaha illallah. Oh banyak. Saya kata 100 saya boleh bagi. Kalau nak buat PhD, mai. Tapi ni saya tak kata, jangan mai, saya tak ada masalah. Dulu tak buka pondok lagi. Dia duduk mai. Mai daripada Selangor. Dia tahu berapa tajuk boleh buat tesis, saya kata 100 boleh buat. Dalam ni. Kalau nak tajuk, saya nak bagi. Yang mana, satu tajuk tu bagi, dia boleh buat sebiji kitab. Abang kata, Bakurah ni kitab dia memang pelik. Cukup keramat kitab ni. Ada. Lah ni dapat dah. Dia dapat MA. Dulu dah. Pergi bentang sampai di Aceh. Profesor Aceh pun dia kata, perbahasan kamu ni hebat. Ulama yang kamu duk bahas ni, ulama hebat. Maknanya dia terjemah pekuasa kehendak. Pakar-pakar bahasa di Aceh pun mengiktiraf. Kalam berkata, bukan berkata-kata. Ulama-ulama Aceh pun mengiktiraf. Sampai dia lulus. Dapat lulus dia punya tesis dah tentang sifat salbiah. Jadi kita berhenti dekat. Maka hamba hurai. Nanti pada yang akan cerita. Kenapa yang pelik sangat tu, nanti dia akan hurai. Kita berhenti kat situ. Maka hamba hurai baginya, bagi tolabah itu, demikian tuturan yang menyalahi yang tak sama dengan kitab-kitab yang dahulu. Jadi sekadar itu dulu. Mudah-mudahan apa yang kita belajar pada malam ini dapat manfaat pada kita, dapat menambah ilmu pengetahuan, dapat kita beramal dan maaf kalau ada silap kasar bahasa. InsyaAllah. Ada rezeki kita jumpa lagi tahun depan. Lama ni tahun depan ni. Kita jumpa kalau umur panjang kita jumpa tahun depan. InsyaAllah. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa an sultanik. Allahumma salli ala sayyidina wa la taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah alaina futuhal 'an bi hikmatika wa ansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa nas'aluka Allahumma min khaifin wa inabatal mukhbitin wa ikhlasu mukinin wa syukra sabirin wa tawbatas siddiqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.